lari boleh dikatakan nak kata kecil tak kecil, nak kata besar pun tak besar, sederhana. So still boleh saja untuk mereka pergi ke Oldhampton kalau mereka nak pergi dengan berjalan kaki ataupun menggunakan launchpad yang ada di bahagian Bayfront, Shrine ataupun di bahagian Foundation. So tapi kalau kita lihatkan untuk fasa awal perlawanan ni, saya tak nampak lagi ada mana-mana pasukan yang turun di draw spot yang sama, masing-masing masih lagi turun di draw spot yang agak berjauhan. Tapi di sini kita lihat bagaimana On Fire yang kelihatan keseorangan saja di sini. 3 lagi rakannya berada di bahagian Bayfront, tapi On Fire yang dilihatkan keseorangan di kalangan pasukan Heavy yang berada di bahagian bawah confinement sekarang ini. So kita lihat bagaimana On Fire, adakah dia akan memulakan dengan mendapatkan mata penyingkiran untuk pasukannya. Tapi first blood di tempat lain, RRQ Mal dapatkan Saifa. Saifa telah berkecundang dan pasukan RRQ membuka mata yang pertama mereka untuk game yang keempat ini. Saya perasan T-Falcon ni selalu bertemu dengan mana-mana pasukan. Itu adalah strategi diorang di mana diorang akan cuba untuk langgar. Seorang pemain je lah pun akan langgar dapat first blood. Tapi pada masa yang sama, rotasi diorang selepas dia dapat informasi scouting diorang, end up diorang akan buat rotasi yang lambat. Tapi pada masa yang sama, AG Global masih lagi diasah oleh RRQ di situ di mana satu demi satu baru saja diculik untuk hantar ke lobby. Adakah AG Global masih lagi ketinggalan? Ya, masih lagi ada satu pemain yang survive lagi untuk menjadi harapan terakhir. Harap-harap dia akan mampu untuk revivekan balik, kembalikan kawan-kawannya, tapi kembali kepada pasukan Heavy di mana masih lagi mengorak arah untuk berlawan dengan pasukan T-Falcon. Bahkan dilepaskan kepada On Fire, tapi masih lagi berselamat ataupun masih lagi terkena sedikit saja untuk dia naikkan nyawa balik dan dia orang akan cuba untuk mengacau compound Heavy di mana tangga kedua ataupun tingkat kedua ada Alan dan juga Don't Cry. Itu pasukan Heavy nampaknya mereka boleh berpecah dua-dua di depan dan dua di atas. Mufasa di atas sebagai satu scouting sudah pasti beri info untuk teman-temannya. Adakah pasukan Falcon akan merusuh kedudukan mereka dan juga Falcon berbijak kali ini nampaknya mereka tidak betul rakus maju naik di atas. Persoalan untuk sekarang ini, adakah pasukan Falcon akan berundur dahulu sebab boleh masih di circle yang pertama minit yang kedua. Pasukan Heavy pun menunggu. Sekarang ini yang menarik, Falcon tunggu Heavy, Heavy tunggu Falcon. Tapi Alan tewas akhirnya. Alan tewas hari ini, dia berikan begitu baik dari Kiroro menunggu Packer. So nampaknya pasukan Falcon dia beruang untuk pasukan Heavy. Dan Mufasa cuba menembak mereka tapi tewas. Dan pada pasukan Falcon itu rancak mereka masih kekal dengan berempat. So pick away pada On Fire menekan Dragon. Menggocek kiri dan ke kanan. Jam shot begitu baik mengejarkan mata yang bukan kedua tapi 3 mata dimiliki oleh pasukan Falcon. Tapi kita lihat bagaimana Kabi berjaya untuk melarikan diri daripada terus diratakan oleh pasukan Falcon sekarang ini. Berada di bahagian hall, cuba untuk revivekan kembali rakan-rakannya yang telah pun dijatuhkan. Seperti mungkin telah pun diketahui oleh pasukan Falcon sekarang ini pelarian Kabi ke arah Council Hall. Tapi kalau kita lihatkan sekarang ini buat masa ini pasukan Falcon dah ada 3 mata penjagaan awal buat mereka. So mereka boleh saja untuk slow beat diorang punya pace untuk meneruskan perlawanan yang seru. Tapi kalau kita lihat di bahagian map sekarang ini, RRQ dia berada di tengah antara pasukan P-Sport, GOW dan juga pasukan EVOS. Ini memberikan kedudukan yang agak bahaya juga untuk pasukan RRQ sekarang ini kerana ada 2 pasukan yang bergerak menuju ke arah mereka dan kalau mereka nak lari ke belakang pun ada pula pasukan GOW. Dan kalau kita lihat di bahagian kill feed di mana Mal telah pun berjaya dijatuhkan dan di sini juga ada pertarungan yang berbeza di antara pasukan Onyx dan juga pasukan WAG. Mal dah berjaya untuk dibangunkan semula oleh ahli pasukan RRQ. Yang lain nampaknya ada pasukan RRQ yang telah pun berundur daripada kawasan yang sangat berbahaya di bahagian Foundation. Sebentar tadi RRQ masih lagi berempat dengan memegang kill leader sekarang ini dengan 3 mata penyingkiran yang telah berjaya mereka dapatkan. Berada di tulang dinosaur yang besar Mammoth ini, kita dapat lihat mungkin satu asakan demi asakan akan diberikan tapi tak ada siapa yang jatuh. Betulkah ke arah kepada PE Sport di mana kita lihat mereka berada di bawah satu kedudukan di mana cuba untuk menggocek-gocek EVOS. Kocil nyawa dia tengah sipi-sipi je, masih lagi survive. Ada pula Temptana, ada pula talent Silaturahim yang akan kekalkan Kocil dengan Rasha untuk membantu. Tapi pada masa yang sama Nolan dalam keadaan bahaya cuba bertemu dengan Ray. Tembakan dilepaskan satu demi satu. Dia sedang dikepung tapi Ray bagus menggunakan pistol spider di mana dia lompat atas kiri kanan dan berpusing-pusing dan PE pula yang akan dikepung oleh EVOS. Adakah mereka akan mampu survive? Glue Melter dibalik dengan Retide Eden juga dilepaskan. Glue telah dipecahkan. Nolan menjadi mangsa pertama dahulu. LBT dan juga Jonah kecundang dan kini tinggal seorang saja lagi. Tembakan akan dilepaskan oleh Ray di situ. Cuba mengejar satu lagi pemain PE Sport tapi PE Sport LBT sedang naikkan kawan-kawan yang menggunakan Venom Engine. Nasib baik selamat naikkan kawan-kawan je tapi LBT kau tak ada tempat nak selamat lagi dan akan terus dijatuhkan oleh Ray dan memberikan mata 5-6 di tangan EVOS Divine.
Wow, pasukan EVOS cuba untuk melakukan kebangkitan sekarang ini. Dah mereka ada 6 mata penyingkiran Sian Kochel akan cuba untuk diselamatkan. 6 mata penyingkiran sangat banyak yang berjaya diperoleh oleh pasukan EVOS pada waktu ini. Namun kita beralih ke kawasan lain di mana pasukan WG. Onyx Adam dijatuhkan oleh pasukan Buriram oleh Joanna daripada arah yang berlainan. Sementara itu ada juga pertarungan dengan pasukan Bigetron. Nero yang baru saja didapatkan oleh Koja sebentar tadi. Dan kalau kita lihat untuk pasukan Bigetron juga dah ada 2 mata penyingkiran mereka di bahagian shrine ketika ini. So buat masa ini belum lagi ada mana-mana pasukan yang telah pun diratakan, masing-masing mendapatkan mata penyingkiran saja dan masih lagi mampu untuk ahli pasukan yang lain untuk melakukan revival. Sudah lanjut dalam pasukan BTR. Nampak BTR joining the battle. Akan bertempur dengan pasukan daripada B-Sport di battle arena. Dings mereka jump shot dan shot on M2-0. Joanna telah ditewaskan. Begitu baik daripada Koja. Azrael nampak rotation belakang. Nampaknya BTR on fire. Adakah pasukan B-Sport akan diratakan dengan begitu mudah? Bukan 3, tapi 4 mata terkumpul di pasukan BTR Vitality. Kesiannya PE Sport dari tadi. Diorang tadi kena kacau dengan pasukan lain. Lepas tu ni pula diorang kena kacau dengan BTR. Tapi tak apa, diorang boleh reset boleh. Tak ada masalah. Dah jumpa dah pun diorang punya vending machine dan diorang kumpul secara 4 pemain semula. Cuma nak kumpul balik. Diskan balik ke lobby. Tim Falcon yang baru saja mengasak kepada EVOS. EVOS melarikan diri pula daripada sudut lain. Tapi rasanya masih lagi survive. Tak ada masalah. Cuma diorang akan bersembunyi seketika. Tim daripada side PE Sport pula, mereka mungkin akan dikepung. Diorang tengah bersembunyi bersama dengan Twisted Mind. Twisted Mind yang dalam kontainer ni meletakkan glue wall. Cuba untuk memecahkan. Diorang nampak pula seorang pemain daripada Onyx Putra terpaksa mengundurkan diri, memberikan kontainer ni kepada Twisted Mind. Tapi jam, diorang kata tak boleh, aku nak kejar juga Putra ni. Pada masa sama dia kena berwaspada sebab Koja pun ada kat situ. Tapi Putra cuba melarikan diri. Kyo datang untuk membantu, tapi adakah dia akan survive? Letak pula time turner chrono di situ. Tapi Onyx akhirnya diratakan di tangga yang ke-11. Wow. Nampak pasukan Twisted akhirnya mereka bangkit. Mereka satu sangat begitu hebat. Taring mereka menunjukkan apa tempur pasukan P-Sport. Nampaknya Nero begitu baik mereka tekanan. Tapi Circle tidak benar-benar terus pada God Over maju sebagai third party. Adakah dua pasukan akan diratakan? EVOS rata di tingkat 10. Masih ada baki 9 lagi pasukan. Falcon maju sebagai third party. Ini peluang untuk Falcon untuk menjarakan mata. Daripada pasukan Heavy harus berhati di situ. RRQ 3-2 masih lagi selamat. Betul. Di saat ramai sangat pasukan yang berada di keliling mereka. RRQ masih lagi ada placement yang baik. 6 pasukan lagi masih tinggal. GOW cuba untuk pergi ke arah, tetapi kita lihat bagaimana Abai masuk untuk mendapatkan Dokrai di bahagian bawah. Tapi lihat bagaimana Abai telah mendapatkan pasukan Heavy. Hanya Dut seorang diri saja yang tinggal. Lontaran bom diberikan tetapi tidak mengena. Ada je Chrono yang telah menemukan oleh pasukan Heavy dan akhirnya Dut dijumpai oleh pasukan GOW. Rata RRQ di tangga yang ke-6. 5 pasukan yang masih tinggal. Buriram dilihatkan selesa sangat memerhatikan saja segala pertempuran yang berlaku di luar zon. GOW dah ada 8 mata penyingkiran. Belum mendapatkan yang terakhir dan akhirnya Heavy rata di tangga yang ke-5. GOW Dian telah pun dijatuhkan. Diasal oleh pasukan Falcon sekarang ini. 2 untuk Falcon juga telah pun dijatuhkan. On Fire dan juga Pina. Adakah mampu untuk diselamatkan sekali kerana GOW 3 dan petumbang. 3 RIP seorang diri saja. Yang kesorangan untuk pasukan GOW akan diberikan tendangan oleh pasukan Buriram yang berada di sebelah kiri. Oh, Tantana dibuka krono di situ untuk RIP seorang diri. Tapi adakah dia boleh buat rotasi sebab dia tahu Falcon tengah kejar dia. Tapi pada masa sama dia merangkak. Dia CP-CP cuba untuk merangkak satu demi satu langkah. Tapi Zone juga akan menyakitkan dia. Grenade dibaling di situ dan akhirnya tim GOW diratakan di tangga yang ke-4 meninggalkan 3 pasukan lagi. AG Global lawan dengan Buriram United dan juga tim Falcon. Ini adalah tim Thailand yang cuba untuk mendapatkan mereka punya buya yang pertama. Nampak kita lihat siapa pasukan mana akan mereka buya. Adakah pasukan Buriram melakukan back to back ataukah double Remy buya untuk anda untuk malam ini. Falcon juga kekal bertahan. Kosha begitu baik daripada Buriram meleparkan Glow Melta. Tapi bijak pasukan AG. AG tunggu momen yang begitu baik. AG mungkin nisan momennya untuk merusuk merapaskan compound ini daripada pasukan. Buriram masih beraksi dengan pasukan daripada Kiro cuba kekal bertahan. Rata Joanna. Rata Buriram. Dan pasti dia buya untuk AG Global. Wow. Buya akhirnya untuk pasukan tuan rumah. Iaitu All Gamers Global mendapatkan buya mereka yang pertama di game yang keempat ini. Ya, akhirnya kita lihat satu lagi bendera Thailand berkibar di dalam buya. Di mana pada pusingan yang pertama adalah Buriram United. Tapi seperti Haji Yat katakan, sangat terlalu selesa pasukan Buriram United melihat saja daripada sudut lain. Di mana banyak pertarungan yang sedang berlaku. Tetapi pada hujung-hujung barulah mereka beraksi untuk melawan dengan tim Falcon. Tapi AG Global, mereka santai. Mereka dah telah buatkan yang terbaik. Diorang cuba menggocek-gocek daripada satu pasukan ke satu pasukan. Dan bila diorang